Yang ketiga, dari Pejabat Residen Bahagian Muka diberi nama Ipoh. Ladies and gentlemen, give it up for Ipoh dari Pejabat Residen Bahagian Muka. kepada barisan panel yang bijaksana dan hadirin dan hadirat sekalian. Kumpulan kami telah mengenal pasti 8 masalah melalui kaedah brainstorming dan kami menggunakan kaedah post ranking
bagi menentukan tahap keseriusan masalah yang dihadapi oleh pejabat kami. Kaedah One Matrix digunakan untuk mengenal pasti isu utama, permasalahan utama berdasarkan visi dan misi jabatan. Maka permasalahan utama yang kami ingin ketengahkan adalah kaedah pengumpulan statistik pembangunan sosial kurang efisien. Kaedah pengumpulan data semasa adalah secara manual dan menimbulkan masalah, iaitu penggunaan kertas yang banyak, tiada format seragam dalam pelaporan, mengambil masa yang lama untuk mengumpul data. Data juga sukar dianalisis kerana disimpan dalam bentuk fizikal dan berselerak. Program juga dirangka tidak berdasarkan data semasa. Data yang sulit juga sukar untuk dikongsi. Data sukar dicapai bila-bila masa kerana disimpan di dalam fail, dan pemindahan pengetahuan atau knowledge transfer tidak sistematik. Data pembangunan sosial dikutip berdasarkan kerangka transformasi sosial negeri yang terdiri daripada 10 tunjang. Jawatan Kuasa Sosial Bahagian ditubuhkan pada 3 Ogos 2004 dan dinamakan semula pada 2017. JPPSB diselaras oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, dan JPPSB dipengerusikan oleh residen setiap bahagian di Sarawak. Berikut adalah tertera. JPPSB terdiri daripada 15 domain dan 24 agensi. Data dikutip secara sukuan. Dengan menggunakan kaedah 5W1H dan seterusnya brainstorming, kumpulan kami telah menyenaraikan 13 punca masalah kegerapan yang paling mungkin dan telah diinterpretasikan ke dalam Rajah Ishikawa 1, di mana ianya dikategorikan kepada 5 bahagian, iaitu manusia, bahan, persekitaran, peralatan dan kaedah. Dan seterusnya kumpulan telah menggunakan analisa SMART bagi memperhalusi 13 punca kekerapan masalah yang paling mungkin tersebut, maka terhasillah 7 kekerapan punca masalah yang paling kritikal. Kemudian kumpulan telah melaksanakan sebuah kaji selidik bersama-sama dengan 24 agensi yang mempengerusikan 15 domain sosial, dan kemudian kumpulan telah mengenal pasti daripada hasil kaji selidik tersebut di mana masalah yang dialami dalam pengumpulan statistik pembangunan sosial ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah digital. Dan dengan itu, kumpulan kami telah mewujudkan sebuah sistem yang dinamakan sebagai Integrated Social Development System. Berikut merupakan paparan sistem InSource. InSource merupakan sebuah sistem pengumpulan data pembangunan sosial berdasarkan 10 tunjang kesejahteraan sosial Sarawak. Terdiri daripada 15 domain, sejumlah 24 agensi dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa kerja domain pembangunan sosial di bahagian muka. Berikut adalah paparan muka sistem InSource. 24 agensi boleh mengisi data domain masing-masing melalui pautan di dalam sistem. Pautan tersebut akan memaparkan penjadualan dan format untuk penyaluran statistik yang diperlukan secara sukuan. Data yang telah dikemas ini akan disimpan ke dalam sistem dan drive bagi tujuan pelaporan semasa mesyuarat 3 kali setahun. Seterusnya menjadi indikator maklumat dalam rangka program dan dasar. Setelah selesai memasukkan data, agensi akan log keluar. Proses pengumpulan data melalui sistem InSource sangat mudah, menjimatkan masa dan kos, serta penggunaan tenaga kerja yang optimum berbanding kaedah pengumpulan data secara manual. InSource ketik aja. Panel dan warga inovasi sekalian, kumpulan telah berjaya mengurangkan
Penggunaan kertas sebanyak 87.79%. Paling utama, pengurangan kos sebanyak RM1,226.88 kepada RM149.76 sahaja. Bagi proses kerja pula, kumpulan telah berjaya memendekkan daripada 29 hari bekerja kepada 18 hari bekerja sahaja dengan peratusan 38%. Bagi kekerapan punca masalah, kumpulan telah berjaya mengurangkan sebanyak 94%, melebihi 14% sasaran. Hadirin yang dihormati sekalian, Insordes akan memberi manfaat kepada pemegang taruh. Yang pertama, Insordes akan membantu kementerian untuk merangka dasar dan program pembangunan sosial berasaskan data dan fakta, dan seterusnya pengagihan peruntukan akan dilaksanakan secara bersasar. Yang kedua, kepada Majlis Pembangunan Sosial, mereka akan lebih mudah memantau trend sosial di bahagian muka, dan Insordes akan membantu memudahkan proses analisa data. Yang ketiga, kepada wakil rakyat pula, Insordes akan menjamin ketersediaan data untuk pembangunan sosial dan fizikal yang lebih seimbang. Yang keempat, kepada ahli jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan sosial bahagian, mereka akan mampu mengeluarkan format laporan yang lebih seragam, dan data pembangunan sosial akan lebih mudah dijana dan lebih mudah diurus. Dan yang kelima, yang paling penting, impak kepada masyarakat akan dilihat dari segi memahami keperluan masyarakat dengan lebih baik, dan seterusnya program pembangunan sosial akan mencapai matlamat yang lebih berkesan. Hadirin dan hadirat sekalian, beberapa sesi libat urus telah diadakan bersama dengan pejabat daerah dan pejabat daerah kecil di bahagian muka. 24 agensi, pejabat-pejabat residen dan pemegang taruh untuk menerangkan fungsi dan peranan sistem Insordes dalam membantu pengumpulan data statistik sosial di bahagian muka. Budaya inovasi diperkasakan melalui mesyuarat, taklimat, bengkel serta mini convention di bahagian muka. Pewujudan sistem Insordes juga terbukti selaras dengan 7 teras utama Post-COVID Development Strategy 2030. Sekarang sama-sama kita saksikan paparan libat urus dan testimoni pemegang taruh Insordes. Saya ingin mengucapkan tahniah tim pejabat residen muka di atas inisiatif untuk mencipta satu sistem yang dipanggil Insordes, di mana sistem ini saya lihat yang mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pejabat residen ini, terutamanya di dalam mengumpul data-data berkaitan dengan perkara sosial di bahagian muka ini. Terima kasih kepada pihak Visual dan anak-anak yang membangunkan sistem ini. Awalnya kebanyakannya ada obstacle dari berjalannya, tapi setelah sini nanti kita percaya bahwa sistem ini akan memudahkan semua tugas kita sambil menjimatkan masa dan sebagainya. Kami sangat bersetujulah dengan idea daripada pihak Residen Muka untuk membangunkan sistem tu lah, sebabnya membantu dari segi collection data, and then sikit-sikitnya standardized lah for the whole Sarawak. Selamatnya pakai manual, sistem kita cepat, and then kita mudah untuk view reporting data apa semua lah. Yang memang sangat bermanfaat, dan saya rasa semua bahagian menghadapi problem yang sama lah untuk kerangka pembangunan sosial. Kerangka pembangunan sosial itu dapat dikumpul menggunakan sistem Insordes. Memang sangat bermanfaat lah. Stakeholders pun mungkin boleh dapat viewer pun akses lah untuk sistem Insordes. Sebab kebiasaan macam data-data yang sensitif, yang sulit, saya ada masalah pun buat ditayangkan nak. Memang masa yang sangat tepat lah. Dengan PCDS 2030 kita pun digital pun lagi, and then social inclusivity kita. Kami amat bersetuju lah. Sebabnya pertama, dia memendekkan masa. From 29 days it goes to 18 days, and also sebab linknya akan dihantar ke pejabat-pejabat yang terlibat. So sianya baguslah bila this department sila beri data-data sida, it will be more accurate lah
when we do it manually, maybe ada apakah typo ke, but when we key in the data, then it will be very clear. Dan dengan adanya sistem ini, mereka dapat sekaligus dapat mengurangkan kita boleh panggil dia sebagai mesra dan lebih banyak lagi saya lihat kebaikan sistem ini yang boleh dikembangkan dan boleh ditambah baik di masa hadapan. Jadi tahniah kepada masukan KK untuk residen bahagian muka. Kita harap akan mendapatkan perhatian ataupun sambutan yang baik daripada agensi lain untuk melihat pada ciptaan itu, untuk melihat pada kebaikan dan peranannya di dalam membantu kita untuk menyelesaikan apa juga masalah yang timbul di dalam agensi yang tersebut. Jadi good luck kepada semua dan diharap akan mencapai kejayaan. Mudah-mudahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Timbulan Ipoh Pejabat Presiden bahagian muka dan seterusnya silakan panel-panel kita untuk bertanya soalan. Dipersilakan. Okey, tahniah kepada kumpulan Ipoh daripada Pejabat Presiden bahagian muka di atas pembentangan projek sebentar tadi in soda. Sistem ni projek ni bermula bila? Tahun ni lah. Betul. Tahun ni So sistem ni siapa yang bangunkan? Sistem ini dibangunkan secara in-house oleh kaki tangan pejabat residen bahagian muka. Oh, dibangunkan secara dalaman. Ada melibatkan sebarang kos ke? Tiada tuan. Tiada kos setakat ini sistem ni diguna pakai oleh pejabat residen muka sahajalah kan? Dan 24 agensi JPPSP. Okey. Dari segi testimoni tadi saya perasan dalam montaj tu ada tak testimoni dari third party sebab saya tengok tadi macam lebih kepada testimoni daripada pejabat presiden yang lain. So far saya tak nampaklah daripada third party yang lain. Kalau yang luar daripada pejabat daerah atau residen lah yang verified, yang mengatakan sistem ini memang betul-betul bagus dan berkesan lah dalam membantu dalam membuat keputusan lah berhubung dengan pengumpulan data tadi sebab kalau saya amati bila kumpulan ini membentangkan projek ini tadi nampaknya kumpulan ini memang memahami lah maksudnya projek yang diutarakan memang bertepatan lah dengan komisioner agensi iaitu untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lah di muka khususnya. Cuma dari segi impact tu saya rasa dia akan lebih wow kalau boleh tunjuk ataupun bagi proof kepada kita hasil daripada bila menggunakan sistem tu tadi macam mana sistem pun membantu dalam pihak pengurusan atasan membuat keputusan dan memberikan impak pembangunan kepada kawasan muka itu sendiri. Sebab tadi apa yang ditunjukkan lebih kepada perkhidmatan kertas lah, masa dan sebagainya lah. Kalau boleh tunjukkan something yang memang nampak pembangunan tu, maksudnya sebelum dan selepas tu lah. Maksudnya dulu macam mana keadaannya dan sekarang bila menggunakan sistem ini macam mana keputusan tu akan lebih cekap dan membantu dalam proses membuat keputusan dan seterusnya memberi impak pembangunan kepada ataupun dari segi kesejahteraan rakyat contohnya sebab tadi kata ada melibatkan banyak agensi kan. Jadi kalau boleh bagi proof kepada kita maksudnya kumpulan ini berjaya memberikan satu impak yang wow lah pada saya kalau boleh dibuktikan benda tu. Tapi kalau tadi tu macam lebih kepada kertas dan tu saya rasa itu macam masih biasalah kecuali kalau untuk improvement di masa akan datang in case pergi ke peringkat selanjutnya cuba tunjukkan something bigger lah something bigger lagi lah okay? Assalamualaikum, salam Sarawak Maju Makmur. Tahniah kepada kumpulan KIK Ipoh
IPOK. IPOK. Okay, IPOK dengan inovasinya in solder. Okay, so I would like to comment on the montage. Okay. Overall, montage is very good. Okay, you ada meletakkan pengenalan kumpulan, you punya gambaran kawasan daerah muka, bahagian muka, okay, and then you show the culture in muka, and then pengenalan kumpulan, but you did not show really on the resident muka. You kena boleh tambah sedikit lah, okay, and then you show on the project lah. Okay, masalah, punca masalah, okay, and then in kesan jika tidak diatasi. So you did show that, okay, it's good. Okay, maknanya penggunaan montaj yang baik dan masa yang baik, pengisian yang baik, okay. And then on the presentation, Tanya, you tanpa teks, okay, and then smooth transaction daripada satu penyampai kepada satu penyampai, and then in term of you punya slide is also good. I like the slide yang simple macam tu, tak ada warna-warna yang terang. Just tak ada wording and everything, just a fakta. Okay. When I say a fakta, there is no figure. Macam komen-komen sebelum ni pun saya tanya where's the figure and fact. Okay. But it's tanya on the penyampaian persembahan. Okay. Now we go to the gist of this project. So my first question, Tuan Mahathir pun tanya. So my question, apakah tujuan pengumpulan statistik tersebut? Baik, terima kasih panel atas soalan ini tadi. Okay, bagi untuk menjawab soalan berkenaan pengumpulan statistik ini, kita berhasrat untuk membantu terutama dalam proses pembangunan, dan kita nak bantu juga kita stakeholder pemegang taruh untuk merangka dasar. Selain daripada itu, merangka program-program sosial yang kita boleh laksanakan di peringkat bahagian. Kerana statistik ini, sekiranya kita menggunakan hanya anggapan ataupun hanya sekadar melihat keadaan sekeliling di bahagian muka, kita tidak dapat memberi faedah atau memberi yang terbaik kepada masyarakat kita di bahagian muka. Sekiranya dengan adanya statistik ini, contoh untuk statistik dadah di sesuatu kawasan berkenaan ada peningkatan dalam kes dedas. So, kita perlu fokus kepada kawasan berkenaan dan kita perlu lihat perbezaan sebelum kita laksanakan program dan selepas kita laksanakan program. Di sana kita boleh lihat keberkesanan program yang kita laksanakan, dan dengan statistik ini kita bukan sahaja memantau untuk satu daerah di bahagian muka, kita boleh pantau untuk ke semua 5 daerah di bahagian muka. Ini tujuan utama kita mementingkan statistik dan sasaran utama kami dalam penyelesaian masalah inilah. Tidak ditunjukkan di dalam persembahan dan juga di dalam buku. So you have to put it there. Okay. Because when you say the statistik, kita akan melihat berapakah jumlah kependudukan di bahagian muka, kepadatan penduduk, demografik dia. Contoh, you nak bagi saluran bantuan, you can identify berapa banyak ibu tunggal, kawasan mana yang banyak ibu tunggal. Okay, that is why you need this statistik yang tepat. You can give a few contoh lain lah. Okay, so that is why you have to put dalam report. Okay, you don't simply jump kepada definasi masalah. Okay, and then bila masa ianya digunakan, when you retrieve this data, untuk apa? Untuk mendapatkan keputusan. Untuk let's say you want to do any development area, which area is paling suitable, which agency yang terlibat. So this data is helping dalam memberi keputusan bagi pembangunan di kawasan ataupun sesuatu kawasan di bahagian muka. So you have to put that dalam you punya report. Okay, it seems like this system melibatkan 15 domain, which is peranan kepada 24 agensi. Ya, betul. Now, does this 24 agency pun boleh log into the system? Boleh. Boleh. Okay. Adakah ini dah digunakan? Sudah digunakan terhadap 24 agensi. Ya. Kutipan untuk suku pertama tahun ini.
Okay. So, adakah your system smart enough to allow the statistic on the login of each agency? Melihat berapa kekerapan agensi tersebut update, ada tak dia punya dalam sistem tu? Paparan sistem setakat ini akan menunjukkan real time data bilakah agensi tersebut memasuki sistem tersebut dan durasi masa sahaja. Dia tak tengok berapa kali capaian lah. Contoh kalau jabatan pendaftaran, dia dalam tempoh 3 bulan dia dah masuk tu login dalam 10 kali. Ada tak? Tak ada. The latest one, the paling update last updated tu yang direkod. Yes. Okay. So that is the other question. And then in term of you punya data, yang kalau secara manual, berapa banyak yang you claim kesilapan data tersebut? Ada ke tak? Kalau you cakap kurang efficient mean you have a desired level to achieve, tetapi you pakai whatever sources yang you ada. That means efficient. Okay? Kalau kurang efficient, maknanya you reach the desired level but you didn't utilize whatever sources yang you ada. So now my question, when it comes to the kesilapan data, do you measure it? Untuk kesilapan data Puan, biasanya kami dapat mengenal pasti kesilapan data bila mana kita membuat mesyuarat JPPSD bersama pengerusi dan pengerusi domen. Kerana data yang kita kumpul secara sungguhan yang akan dihantar melalui manual kepada pihak pejabat, dan kita akan compile and analyse secara manual. Dan semasa pembentangan daripada pengerusi domen, di situ kita melihat ada perubahan data dan ada yang perlu ditambah sebaik saja selepas mesyuarat berkenaan lah. Okay, do you have a figure on it? For this time, kalau you dapat figure, you should put it dalam you punya report. Maknanya based on berapa kali meeting tu, kalau katalah 10 kali meeting, 10 kali data dibentang adalah salah. Okay? And then does your system smart enough to do the analisa? Selain kalau sebelum ni is manually analyze, so the system can analyze for you what type of analisa yang dia boleh analisa. Sistem mampu menganalisa trend seperti contoh seperti cartapai dan histogram. Dalam melalui tools di dalam Drive. Maknanya once you put key in data, dia generate the cartapai, histogram, graph file lah. So dia bagi statistik in term of infographic. You mean like that? Yes. Okay. So so it's up to the infographic image. Yes. Okay. Lebih mudah dipahami. So overall, I think as Tuan Mahathir said, this project do relate to you punya core business. So please polish you punya presentation dan juga report based on comment kedua panel lah, so that you punya project more solid. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih kumpulan kita yang ketiga, dan Ipoh dari Pejabat Residen Bahagian Muka, dan juga tuan dan juga puan panel. Sekiranya sewaktu persembahan